Saya bersyukur pagi ini tetap boleh melayani di tengah-tengah saudara. 感谢上帝的恩典，今天早上我有机会来侍奉大家。 Ada satu perkataan mengatakan waktu mengalir seperti air. 时间如水。有一句俗语说：“时间如水流， cepat berlalu. 非常的快就过去了。” Saya merasa makin lama makin tua. 我觉得越来越老了。 Saya lihat saudara-saudara awet muda ini semua. 弟兄姐妹都还是很年轻。 Ya, puji Tuhan. 感谢上帝的恩典。 Mari kita baca satu bagian firman Tuhan. 我们来念一段的经文。 Di dalam Kidung Agung pasal 2, satu ayat saja, ayat 15. 雅各书第2章的第15节。 Kidung Agung pasal 2 ayat 15. 雅各书第2章的第15节。 Kalau sudah dapatkan, mari kita baca dalam bahasa Indonesia juga bahasa Mandarin sama-sama. 一起用中英文一起来念。 Kidung Agung 2 ayat 15 kita baca sama-sama. Tangkaplah 要给我们捉拿狐狸，就是毁坏葡萄园的小狐狸，因为我们的葡萄园葡萄正在开花。 berbunga. Mari kita berdoa. 我们一起来祷告。 Bapa di surga, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. 亲爱的天父，我们把这时间交在你的手中。 Berbicaralah kepada kami pribadi, lepas pribadi. 主啊，求主你对我们每个人说话。 Urapi kedua hambamu yang menyampaikan, yang menerjemahkan. 求主你高摩2位仆人，传讲无 Tuhan 论是翻译的。 persatukan kami di dalam satu roh Tuhan. 求主愿你的圣灵把我们这些人联合 Supaya 为 kami 一， dengan bebas dapat memberitakan firman-Mu. 让我们可以自由的传讲你的信息， Kami boleh mengerti akan firman Tuhan. 让我们可以明白你的话语， Kami diberi kekuatan melaksanakan di dalam hidup kami. 也给我们力量，在我们生活里面能够实 Dengarlah 行出 doa 来。 kami ya Bapa. 求主你聆听我们的话， Ampuni segala kelemahan kami. 主啊，求主你兼顾我们。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祈求祷告， Amin. 阿门。 Saudara sekalian, tema yang ditetapkan hari ini adalah awas rubah keluarga. 今天的主题是小心夫妻关系里的狐 Kalau 狸。 kita membaca di dalam kitab Kidung Agung, 如果我们念这个雅歌的时候， kitab Kidung Agung ini adalah merupakan hubungan suami istri. 雅歌里面所描述的是夫妻之间的关系， Jadi bukan keluarga. 但是不是家庭里面， Ini harus dimengerti. 我们要明白这一点。 Nah, kalau kita baca ada rubah-rubah keluarga. 里面说的家庭里面的狐狸， Di dalam warta saya sudah rubah, awas rubah hubungan suami istri. 这里面周迅里面已经把有些更改，就是担心夫妻之间的狐狸。 Karena di dalam Kidung Agung dikemukakan tentang percintaan antara gadis sulam dengan seorang gembala. 雅歌里面所描述的就是一个初恋女孩子跟一个牧者的一个关系。 Siapakah gembala ini? 这个牧者是谁呢？ Penafsiran kita banyak yang setuju ini adalah raja, adalah Salom. 很多人就说这个牧者就是所罗门王。 Maka itu dikatakan ini adalah hubungan suami istri yang sangat-sangat intim sekali. 有人就说这是一个夫妻之间非常亲密的关系。 Di dalam hubungannya begitu intim. 在他那么亲密的关系里面， Jangan sampai ada rubah-rubah yang mengganggu. Rubah itu bukan berubah, bukan. Rubah itu semacam serigala, luwak, semacam luwak. Kalau bahasa Jawa. 就是这个小心在夫妻关系里面，小心也不要让狐狸来搅扰你们的关系。 Yang melambangkan satu hubungan yang erat antara Kristus dengan jemaatnya. 其实是一个比喻，就是基督跟信徒们一个密切的 Maka 关系。 banyak penafsir Alkitab sangat setuju kalau kitab Kidung Agung ini adalah dimasukkan di dalam kanon Alkitab. 因此呢，就是这个雅歌呢进入这个我们正典。 Karena hubungan Kristus dengan jemaat begitu erat seperti hubungan suami istri. 就是描述基督跟他的信徒是他们的密切，就像夫妻之间的 Di 关 dalam 系一样。 hubungan yang sangat erat ini, 在这样密切的一个关系里面， seringkali ada gangguan-gangguan
rupa-rupa atau dosa-dosa yang menghalangi hubungan. 那很多时候就是有这个狐狸呢，就是比喻那些有罪恶来搅扰这个亲密的关系。 Orang Tionghoa mengenal ada hubungan 5 macam hubungan di antara manusia. 在这个中国传统人间有5大关系哈，这里有写。 5 hubungan yang sangat penting. 这个5大关系在中国传统里面很重 Yang 要。 pertama disebut 君臣的关系. hubungan antara raja dengan menterinya. Artinya raja dan menterinya. Menteri harus setia kepada raja. 他的这个臣呢，应该对君要忠诚。 Saya tidak bicara tentang ini. 我不能够。 Tapi yang kedua adalah hubungan 父子的关系. 第二个就是爸爸dan anak ya, orang tua dan anak. Saudara sekalian, orang Tionghoa sangat mementingkan hubungan bapa dan anak. 这个父子之间的关系。 Maka kita ini semua punya姓. Ini luar biasa ya. 就是因为借着姓才有这个父亲跟孩子。 Saya tanya saudara, saya itu asalnya dari papa atau dari tetangga? 请问你们的姓是从父亲来的还是邻居来的？ Sangat mementingkan hubungan ini. 我们非常注重这个关系。 Maka itu kalau ada seorang perempuan, seorang anak gadis menikah masuk di dalam keluarga, itu bilang dia itu 嫁出去, masuk di dalam keluarga. 如果一个女孩子她结婚了，就是出嫁到男方那边。 出嫁 masuk di dalam keluarga itu, jadi sayanya berubah. 就是从她自己的家出来，然后进入男方，她应该用男方的姓。 Kalau dia menikah dengan orang Lim, 如果她嫁给一个姓林的， maka namanya diganti Lim apa? 她的名就后面我们就前面就加个姓林姓。 Sayanya dia tetap tapi ditambah 1. 她用以前的名字，但是她的姓呢要跟着她丈夫的姓。 Istri saya namanya Yang Li Hua. 师母namanya杨丽华。 Tapi sayanya Jia, sayanya Xie. 牧师他姓谢。 Kalau dia tulis nama harus Xie Yang Li Hua. 如果师母要写她的名字，现在要写 Ini 谢 banyak 杨 yang 丽 ngerti. 华。 Kita saya orang jason nggak ngerti ya kenali ya. 现在年轻人就不懂，以前的人都是这样子的。 Oleh sebab itu karena nama ini sangat penting sekali. 因为对古人来讲，这个名字非常的重要。 Orang Tionghoa mementingkan yang laki daripada yang perempuan. 中国传统更重男轻女。 Maka ya ini 重男轻女 ya betul. 就是传统就比较重男轻女。 Yang penting anak laki-laki. 最重要的是男人。 Kalau anak lahiran laki dinamakan Wan Jing. 如果生了一个男孩itu ibaratnya ribuan 10.000 emas ya. $10.000. $10.000. Kalau lahiran anak perempuan disebut 千金. 如果出生女孩子是千金，cuma ribuan emas. Saya punya 3 anak laki-laki itu 3 万. 羡慕是有3个男生，就是有3万，我2个女。Dua-dua ini cuma nojing ini. Saudara, ini sangat mementingkan hubungan itu, saudara. 所以他们中国人传统非常看重这个关系。 Hubungan yang ketiga adalah hubungan suami istri, 夫妻之间的关系。第3个关系就是夫妻之间的关系和 suami dan istri。 Yang keempat adalah 观众之间的关系。hubungan sama saudara. Yang kelima adalah hubungan sama sahabat, 友谊之间的关系。 Nah, saudara sekalian, di antara 5 hubungan ini, 在这5种关系里面， orang Tionghoa mementingkan hubungan antara papa dan anaknya. 一个父亲跟孩子父子之间的关系。 Tapi kalau Alkitab mengatakan hubungan yang paling penting, hubungan suami istri. 但是圣经的教导最重要的是夫妻之间的关系。 Maka itu dikatakan hubungan antara Tuhan dan jemaatnya. Suami istri seperti hubungan Kristus dan jemaatnya. 夫妻之间的关系来描述基督跟信徒们的关系。 Hubungan sebagai suami istri yang penting satu ada hubungan kasih. 夫妻之间的关系首先是爱。 Kalau tidak ada kasih nggak bisa jadi suami istri. 如果没有爱，不能成为夫妻。 Orang Tionghoa kalau nikah paling penting punya anak. 对中国人来讲，结婚是最重要的是要有孩子。 Kalau tidak punya anak ya apa? 如果没有孩子的话， Yang penting tetap adalah hubungan kasih.
最重要的就是有爱。 Yang kedua hubungan hidup, 生命的关系。 第二是生命的关系。 Yang ketiga adalah hubungan darah. 第三就是血统的关系。 Kalau kita tidak suami istri katakan mereka dua menjadi satu. 夫妻就二人成为一体, luar biasa sekali. 这是一场 Hanya di dalam Alkitab yang mengatakan akan hal 就 ini. 在圣经里面有这样的教导。 Maka itu hubungan suami istri merupakan hubungan yang sangat erat antara Kristus dengan kita 这 sekalian. 夫妻之间非常密切的关系，就像基督与我们之 Di 间的 dalam 关系。 kidung yang kita baca tadi, 我们所念的雅歌里面 katakan ada rupa-rupa yang selalu bisa menggerogoti kebun anggur, 有许多那个狐狸来搅扰，就是这个 merusak 葡 akan 萄 kebun 园， anggur ini. 就是想毁坏这个葡萄 Itu 树。 antara hubungan suami istri. 就是夫妻之间的关系呢， Seringkali ada dosa-dosa yang menyebabkan ini menjadi retak. 有许多罪恶了来搅扰夫妻之间的关系。 Demikian juga hubungan kita dengan Kristus. 同样的，我们信徒跟基督之间的关系 Ada 3 hal yang saya kemukakan di sini. 在这里我要跟大家讲3件事。 Saudara boleh baca di dalam warta ini. 我们在周讯里面可以看。 Yang pertama adalah seji, menyangkal diri. Yang kedua adalah aimuk, satu kerinduan. Loh. 第二个就是爱慕 kerinduan。 Yang ketiga adalah wesen, dedikasi, saling menyerahkan diri. 第三就是委身或者 dedikasi。 Saudara sekalian, apa yang dinamakan menyangkal diri? 什么叫做舍己呢？ Tuhan Yesus berkata, kalau ada seorang mengikut aku, hendaklah dia menyangkal dirinya sendiri. 因为耶稣说，如果人要跟随我，就要舍己。 Artinya menyangkal diri adalah semua mementingkan kepentingan Tuhan daripada kepentingan diri sendiri. 舍己的意思就是以主的事为重要，不是我 Kalau 的 dalam 事。 pernikahan dikatakan kita tidak egosentris. 我们人呢本来就是自私的哈。 Kita harus lebih mementingkan kepentingan pasangan daripada diri sendiri. 本来就是应该我们要以我们的配偶以他为重。 Tapi seringkali yang kita pentingkan adalah diri sendiri. 但是很多时候我们以自己 Ini 最 merupakan 最重要。 rupa-rupa yang selalu bisa merusak di dalam hubungan suami 这个 istri. 自私就好像那个狐狸来搅扰夫妻之间的关系。 Dalam Alkitab dikemukakan kepada kita. 刚才圣经里面有这么说。 Kalau kita lihat di dalam doa Bapa kami. 比如说我们看这个主祷文， Sering kita katakan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. 里面有一句说：“愿你的旨意成就在天上，在地上如同在天上。” Saudara sekalian, apa artinya? 什么意思呢？ Di dalam doa-doa kita, 在我们的祷告里面， kita harus selalu mementingkan kehendak Tuhan dari kehendak kita sendiri. 我们要让上帝的旨意成就，不是我 Maka 们自 itu 己的 waktu 旨意。 Yesus di Taman Getsemani mau disalibkan. 当耶稣在克西马尼园将要走这个十字架的道路的时 Yesus 候， berdoa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. 耶稣祷告说：“如果可以的话，把这杯挪去， Tapi jangan kehendakku yang 但 jadi 不 tapi 是我的 kehendak. 意思，乃是您的 Di 意思。” dalam doa-doa kita sekalian, 在我们的祷告里面， seringkali kita lebih mengutamakan kehendakku dari kehendak 很 Bapa. 多时候我们要我们的旨意，不是上帝的旨意。 Kita saat berdoa. 我们一直不断的祷告， Kenapa berdoa? 为什么祷告呢？ Karena kita pikirkan Tuhan harus menuruti kehendak kita. 因为我们希望上帝可以听我们的意思。 Kalau katakan kita doa Tuhan dengar, senang sekali, amin. 啊， Kalau kita berdoa Tuhan dengar, kita bilang amin. 如果我们祷告，上帝听我们的祷告，我们就会说大声的说阿门。 Kita selalu berdoa mohon Tuhan kasih kelancaran di dalam hidup kita. 我们祷告求上帝给我们一个顺利的生活。 Kita mohon Tuhan kasih berkat kekayaan pada kita. 我们希望上帝把一切的财富祝福给我们， Kita mohon Tuhan kasih kesehatan bagi kita. 希望上帝给我们身体上的健康。 Kalau kita sakit doa mohon Tuhan segera sembuhkan. 我们生病呢，求上帝立刻让我们可以痊 Tapi 愈。 kita lupa semua itu ada kehendak Tuhan. 如果这一切都是上帝的旨意， Kalau saya di sini mengatakan kepada saudara, 我在这里跟大家说， berdoalah Tuhan pasti berkati. 你祷告，上帝必定会祝福你。 Saudara pasti bilang amin, amin, betul tidak? 你们一定很大声的回应说阿门，阿门。 Tapi kalau Tuhan nggak jawab gimana? 但是如果上帝没有回应你们， Saudara sekalian, ini di dalam teologi 在神学里面 ada 2 macam kehendak Tuhan. 有2种神的旨意， Yang pertama disebut kehendak yang bersifat general, yang bersifat umum.
首先一个就是普世性的一个旨意， Artinya setiap anak-anak Tuhan 就是每一个人 dia berjalan di dalam ini merupakan perintah Tuhan yang harus dijalankan oleh semua anak-anak Tuhan. 就是每一个人要走在这个上帝所定的旨 Tapi 意里 yang 面。 kedua 第二个， disebut pimpinan yang khusus. 上帝有特殊的引导， Ini disebut pimpinan Roh Kudus. 所谓的就是圣灵的引导。 Banyak pemuda-pemuda bilang, apa kehendak Tuhan? 很多年轻人就问上帝的旨意是什么样呢？ Kalau kehendak Tuhan, apakah saya boleh nikah? Nikah, boleh. 是否我可以结婚？当然可以，你去结婚。 Menikah adalah satu kehendak Tuhan yang bersifat umum. 婚姻呢是上帝一个普遍的、普世的一个旨意。 Tapi menikah dengan siapa? 但是跟谁结婚 Kan tidak sama betul tidak? 这不一样。 Saya harus menikah. 我要结婚， Dia harus menikah. 他也要结婚， Tapi nikah dengan siapa? 但是跟谁结婚？ Ini namanya pimpinan Roh Kudus. 这就是说是圣灵的一个引导。 Banyak orang nggak ngerti. 很多人不明白。 Saya tidak bisa bilang, oh saya cinta dengan dia juga barengan. Tidak bisa. 我也不能够说我爱他， Ini 那么他也爱他， pasti 那我们一 cocok 起， dengan 这不可 pimpinan 能。 Tuhan. Mengerti saudara? 大家知道， Jadi di dalam kehidupan kita 在 sehari-hari 我们生活里面的每一天， seringkali ada pimpinan Roh Kudus yang kita tidak tahu. 很多时候有圣灵的引导，但是我们不知道。 Kalau kita berdoa, 如果我们祷告， kita mohon Tuhan berkati, 求上帝祝福我 mohon 们， Tuhan buka jalan. 求上帝开路， Itu tidak salah. 这是不错的，是对 Tetapi 的。 pimpinan Tuhan belum pasti demikian. 但是不一定每个引导都是这样的。 Kadang-kadang Tuhan pimpin kita, 求上帝主啊， Tuhan 求主你 buka 引导 jalan 我， bagi kita. 为我开路。 Tapi kadang-kadang tidak. 但是很多时候没有 Kita 看， harus menderita. 我们要 Kita 接 harus 受苦难， mengalami banyak 我 kesulitan. 们要经历许多的困难。 Apakah bukan pimpinan Tuhan? 这难道不是上帝的所引导 Apakah 的 bukan 吗？ kehendak Tuhan? 这不是上帝的旨意吗？ Kalau kita mengatakan kita menyangkal diri, 如果我们说我们要舍己， kalau katakan kita itu mendahulukan kehendak 我 Tuhan, 们要以神的旨意为先， berapa besar harga pun yang kita bayar, 我们要付上任何的代价， kita tetap akan jalankan. 我们要走这条道路。 Saudara sekali, ini dalam pimpinan Tuhan ada dua macam. 主啊，弟兄姐妹们，主有两个方法来引导我们。 Satu pimpinan Tuhan yang positif. Positif. Pimpinan Tuhan yang positif. 首先就是一个正面的上帝的引导，正面的引导。 Yang kedua pimpinan Tuhan yang negatif. 第二个就是负面的引导。 Apa namanya negatif? 负面是什么意思呢？ Kadang-kadang kita doa bagi keluarga kita. 有的时候我们为家庭祷告， Kita Tuhan sembuhkan. 求主医治， Ini pimpinan Tuhan yang positif. 这是上帝正面的引导， Tapi belum pasti selalu demikian. 但不一定就完全都是这样的。 Kadang-kadang kita doa Tuhan gak sembuhkan. 但是很多时候我们祷告，上帝没有医治， Itu juga merupakan pimpinan 这 Tuhan. 也是上帝的引导。 Saudara mengerti? Ketika Sadra, Mesa dan Abednego 当撒德拉、米撒与亚伯 di 尼 dalam 哥 perapian yang begitu luar 这三 biasa, 个人在那个大火窑里面， mereka mau dibakar habis. 他们准备那个尼布加尼撒准备用大火把他们烧 Tapi 死。 Tuhan melakukan mujizatnya. 那个时候上帝行他的神 Tuhan 迹， menyelamatkan mereka. 上帝拯救他们， Karena Tuhan menghendaki mereka menjadi saksi. 因为上帝愿意他们成为一个见证。 Tapi ketika Stefanus mau dirajam batu, 但是后来我们看新约里面那个尸体旁 saya, 用石头把 tanya 他打 saudara, 死。 saya tanya saudara, 我想问大家， Tuhan selamatkan dia enggak? 上帝有没有拯救他呢？ Tuhan mengasihi dia enggak? 上帝爱他吗？ Stefanus apakah setia kepada Tuhan? 尸体旁岂不是很敬重吗？ Semua ada pimpinan Tuhan yang berbeda. 这一切里面都有上帝不同的带领， Maka kita mengerti akan hal ini. 所以让我们要明白 Di 这些 dalam 事。 segala sesuatu kita harus mendahulukan kehendak 在 Tuhan. 一切里面，我们要以上帝的旨意为主要的。 Yusuf adalah seorang pemuda yang sangat setia kepada Tuhan. 约瑟是一个年轻人，他非常忠于上帝。 Seorang pemuda yang dia menjalankan kehidupan yang suci. 他愿意过着一个圣洁的生活。 Tetapi oleh saudara dijual ke Mesir. 但是怎么他发生的就是他被卖给 Saya percaya 埃 waktu 及 itu 去。 Yusuf tidak mengerti. 约瑟那个时候不明白， Tapi sampai di sana dia tetap menjalankan kehendak 但是 Tuhan. 在埃及那边他还是忠心于上帝。 Yusuf dijual ke rumah Potifar. 他被卖到波提法的家 Saya 里面， percaya Yusuf doa Tuhan kapan aku bisa dibebaskan. 可能他在那边祷告主啊，什么时候我可以自由呢？ Dia sangat rindu bisa bebas. 他渴望他可以得到自由， Tapi Tuhan tidak dengar doanya. 但是上帝没有听他的祷 Tapi 告。 Alkitab mengatakan kepada kita, 但是圣经这样告诉我 di 们， dalam tiap
pekerjaan daripada Yusuf. 在他 Tiap 所 pelayanannya. 做的每一件事情，约瑟 Dikatakan Tuhan selalu beserta. Yehova与他同在. Luar biasa sekali. 这是非常伟大的， Karena Tuhan menyertai dia. 因为主已跟他同在， Tuhan tidak melepaskan dia. 上帝没有抛弃他， Tapi Tuhan menyertai dia. 但是上帝与他同 Dia 在， jadikan kepala pegawai di seluruh rumah Potifar. 他成了这个波提法家里面一个大管家 Tapi Yusuf ini orang yang ganteng. 他这个人也是非常俊美的， Saking gantengnya sampai istrinya Potifar kesesem apa itu tertarik. 以致这个波提法的太太呢也喜欢上这个约瑟。 Saudara sekalian, di dalam kondisi seperti itu bukan Yusuf yang ngajak melakukan perzinahan. Istrinya Potifar yang ngajak dia berzina. 在这样的环境下，波提法的太太呢想跟约瑟犯奸淫。 Kalau kita jadi pegawai 如果我们是一个他们的手下， atau kita jadi karyawannya di rumah orang kaya, 我们成为，比如说我们是一个大家庭里面一个佣人， istrinya yang cantik terus mengajak kita tidur sama-sama. 那么这个太太家主人呢，太太呢要想跟我们犯奸淫。 Saya percaya istrinya Potifar masih cantik, betul. Karena dia istrinya pejabat. 波提法他是一个当官的，他太太一定也是很漂亮。 Wah, kalau kita pikir pas-pas kebetulan ini, betul. 可能我们就觉得刚好我也是这么想。 Ini kucing dikasih dendeng siapa yang nak mau, masih makan betul. 就像肉包子打狗就被狗给吃 Tapi 了， Yusuf menolak. 但是约瑟不愿意那么走。 Akibatnya dia dimasukkan di dalam penjara. 以致后来他所得到的后果就被陷害在监狱里面。 Alkitab mengatakan kepada kita. 圣经这样告诉我 Di 们， dalam penjara pun Tuhan menyertai dia. 在监狱里面，上帝与他同在， Dia bisa menafsirkan mimpi-mimpi. 然后他能够讲解梦。 Kemudian saudara, waktu itu ada pegawai raja, tukang roti dan tukang juru minuman yang dimasukkan. 那个时候，那个埃及王法老有酒政跟那个上政被下在监狱里面。 Yusuf disertai Tuhan bisa tafsirkan mimpi ini. 那么约瑟呢？他两个人得到梦的时候，约瑟能够明白讲解他 Ketika 们的梦。 tafsirkan mimpi ini, 当约瑟讲解他们的梦的时候， Yusuf berkata kepada juru minuman, 约瑟对这个酒政说 kalau kamu bebas follow aku ya. 如果你得到自由以后，求 Aku 你 sudah 记着我， rindu sekali bisa keluar. 我真的渴望我可以得到自由。 Nggak ada orang yang ngerti 没有一个人明白我的困难苦 Aku 楚， ini disalahpahami. 我被人家陷害， Aku ini telah dicelakai oleh saudaraku. 我被我的兄弟们出 Aku 卖， nggak bisa bela diri. 我不能够辩护我自己。 Tolong ingat aku. 求你纪念我， Kasih tahu sama Firaun. 求你跟法老讲， Tapi juru minuman setelah keluar 当这个酒政出去自由的时候， lupa sama sekali. 就把他完全的给忘记了。 Saudara sekalian, kita lihat di sini. 弟兄姐妹，我们看在这里， Kalau andai kata waktu itu juru minuman ingat, 如果那个时候酒政还记着他的话， belum pasti Firaun bebaskan dia. 那个时候应该是法老会把他救出来。 Kalau Firaun bebaskan dia, 如果法老把他解救出来， dia paling boleh pulang ke rumahnya. 他就会回到他的老家父亲那 Tapi 边去。 justru saat itu dilupakan. 但是没有这样的发生， Dilupakan oleh manusia, nggak dilupakan Tuhan. 人会把他忘掉，但是上帝没有把他忘掉。 Sampai saatnya 到了那个时候， Firaun yang mimpi. 那个法老他做了梦， Akhirnya dia menjadi perdana menteri di 然后于 Mesir. 是约瑟后来成为 Ini yang dinamakan pimpinan Faraon Tuhan Zaisya. yang negatif. 这就是可以说是上帝负面一边的 Kalau saudara 引导。 menghadapi kesulitan, 如果你们没有经历苦 kalau 难， doa saudara nggak didengar oleh Tuhan, 如果你的祷告没有得到答应， kalau usaha saudara jatuh, 如果你的生意呢困难 kalau 跌 saudara 倒， menghadapi sakit penyakit, 如果你有疾病， saudara jangan menganggap Tuhan tak cinta lagi. 不要想就说上帝不爱我们了， Mungkin di dalam semua ini Tuhan tengah proses saudara. 因为在这经历的一切里面，上帝正在管教我们。 Saudara sekalian, 主所爱的弟兄姐妹们， kita berdoa kepada Tuhan. 我们向神祷告， Selalu mohon Tuhan berkati kita. 我们求上帝不断的祝福我们， Tuhan kasih kita lancar jalannya. 求上帝给我们一个顺利的 Usaha 道 bisa 路， berhasil. 我们所做的一些工作都很顺利， Anak-anak bisa pintar semua, 我 betul 们的 kan? 孩子能够非常出名，可以有很高的教育。 Saya puluhan tahun yang lalu, 前几十年， tiap kali saya doa,
我每次祷告， saya kadang doa bagi anak-anak saya. 我也为我的孩子们祷告。 Saya katakan Tuhan, kasih mereka kesulitan. 我对上帝说：“主啊，求主你给他们困难。” Heran ya. 啊，大家奇怪吗？给他们困难， supaya mereka melalui kesulitan ini mereka bisa mengerti kasih Tuhan sendiri. 让他们借着这些的困难，能够明白上帝的爱。 Baru-baru ini saya ketemu anak saya di Amerika. 最近呢，我去看我的孩子在美国。 Waktu saya tinggal mereka di Amerika. 当我离开美国， anak yang besar umur 16 tahun. 那个第一个大的16岁，那个时候16岁， yang kedua, ya, 那个时候把孩子放在美国16岁。 yang kedua umur 14 tahun. 第二个孩子14岁。 Saudara, waktu itu pergumulan yang sangat berat sekali. 那个时候面对很大的挣扎。 Saya bawa pulang Indonesia, mereka nggak bisa melanjutkan sekolah. 如果把他带到印尼来，他们不能够继续在这里的 tinggal di 学 sana 习。 siapa yang jaga? 放在那边又谁能够看管他们呢？ Banyak berapa saudara bilang saya tinggal, kami ikut ngerawat. 有几个那边有些亲人都说他们会帮助照顾。 Ada seorang pengusaha, ini saya buka kartu hari ini. 有一个商人我大家在这里跟大家分享。 Dia katakan saya, saya mesti tinggal anakmu. 他这个商人对我说：“谢牧师，把你的孩子留在这美国。” Tiap bulan saya kasih mereka $1.000. 每个月我给他们1000块美金。 Capu tuh $1.000. 1000块美金差 Mereka 不多。 bisa hidup betul. 他们能够生活。 Saya tinggal di Amerika. 然后就把他们留下在美国。 Sampai 1 tahun. 只1年过去了。 Pengusaha ini merosot usahanya. 这个商人他的生意不景气。 Dia bilang, aku tidak bisa bantu lagi. 他说我不能够再帮助。 Anakku di Amerika, ya apa? Anak saya di Amerika. 这pengusaha yang 我的孩子在美国。 Enggak, saya bilang anak saya tidak akan di Amerika. Saya kan di Indonesia. Saya ini hamba Tuhan, bisa ngirim $1.000 tiap bulan. 我的孩子在美国，我在这边成为一个传道人、牧师，是否我每个月能够寄1000块美金给他呢？ Anak saya susah sekali di sana. 那个时候我的孩子非常的困难在那里。 Mereka pergi ke toko-toko supermarket cari kerja. 他们到那些商店、超市找工作。 Dapat pekerjaan untuk biaya sekolah. 希望能够找到工作，能够自己支持他们自己的 Sampai 学 masuk di 费， perguruan tinggi. 然后可以进到大学。 1 tahun, 2 tahun nggak bisa melanjutkan lagi. 1年2年又不能够再继续。 Waktu itu saya panggil anak saya yang kedua pulang. 然后我就把他们2个孩子叫回印尼。 Anak saya yang besar terus bekerja. 那我孩子就不断的工作。 Baru-baru ini dia sharing saya. 最近他跟我 Saya 分 tidak 享， tahu. 我也不知道。 Dia bilang, Papa saya bertahun-tahun di dalam kondisi yang sangat susah sekali. 他跟我说：“父亲啊，我这几年就在一个非常的困境。” Sampai satu saat Tuhan buka jalan, dia dapat green card. 以至有一天上帝带领他，让他可以得到绿卡。 Sejak saat itu, 自从那个时候， dia dapat pinjaman dari bank untuk melanjutkan sekolah. 他能够从银行得到贷款，能够继续他的学 Cepat 业， dia selesaikan sekolah. 然后他能够完成他的学业。 Mati-matian sambil kerja sambil sekolah. 不断的努力来一边找工作一边来攻读他的大学。 Akhirnya semua bisa lancar. 最后一切都能够完成。 Sekarang pekerjaannya dia sangat bagus sekali. 现在他所得到的工作非常的好， Semua bisa berjalan lancar. 一切都很顺利的进行。 Satu hal saudara sekalian. 弟兄姐妹们，有一件事， Saya berdoa Tuhan tolong anak saya. 我对上帝祷告说：“主啊，求主你帮助我的 Kasih 孩 dia 子， kesulitan. 给他困难， Supaya dia tahu anugerahmu. 让他知道上帝的恩典， Tapi jangan sampai dia tinggalkan Tuhan. 但是不要让他离弃上帝。 Puji syukur kepada Tuhan. 感谢上帝。 Sekarang anak saya di Amerika dia menjadi pianis andalan daripada gerejanya. 我的孩子在他的教会里面成为一个很好的司琴。 Menantu saya orang Vietnam. 我的媳妇是个越南人， Vietnam atau Hwajiao. 是越南的华侨。 Dia adalah dia adalah pengungsi yang keluar dari Vietnam. 是那个越南那个难民呢，逃到美国去的。 Tapi puji syukur kepada Tuhan. 但是感谢上帝， Satu keluarga. 那一家人 Semua nggak ada yang percaya Tuhan. 当时没有一个信主。 Saya baru-baru ini saya kunjungi keluarganya juga. 最近我探访 Nggak 他们， ada satu yang percaya Tuhan. Cuma menantu saya sendiri yang percaya Tuhan. 没有一个人信主，只有我的媳妇一个人信主。 Dia sekarang menjadi pengurus di dalam gereja.
现在成为教会里面的一个 Dia 理 bisa 事， pimpin liturgi. 他能够主领， Dia bisa pimpin orang lain. 他能够引导别人， Anugerah Tuhan luar 这是 biasa. 上帝的恩典。 Tapi melalui kesulitan-kesulitan yang luar 但 biasa. 是借着许多的困难， Waktu anak saya cerita saya, 当我的孩子跟我分享， saya neteskan air mata. 我流下我的眼泪。 Saya bilang Papa nggak tahu semuanya. 我说爸爸不知道这一切， Tapi semua ada pimpinan Tuhan. 但是一切都是上帝的引导 Saudara，sekalian, ini adalah pimpinan Tuhan yang negatif. 这就是上帝负面的引 Di 导， dalam perjalanan kehidupan kita. 在我们的生活的道路里面， Apakah kita mendahulukan kehendak Tuhan atau kehendak kita? 我们是以上帝的旨意为主要的，还是我们自己的意思 Seringkali 呢？ di dalam doa-doa kita mohon Tuhan jawab, seolah-olah 很 kehendak 多时候 kita 在我们 bukan 祷告 kehendak 里面 Tuhan. 说：“主啊，求你答应我所要求的。 Maka kita senantiasa harus menyangkal diri kita sendiri. ”所以我们需要不断的来舍己， Dalam segala sesuatu 在一切里面， kita katakan Tuhan, aku mau mendahulukan kehendak-Nya. 我们要说：“主啊，要你的旨意成就。” Yang kedua adalah kerinduan. 第二就是爱慕， Sebagai sepasang suami 成为 istri, 一个一对的夫妻， senantiasa merindukan satu dengan yang 我们 lain. 要彼此之间的爱慕， Ini adalah satu hal yang sangat penting sekali. 这是一个非常重要的。 Banyak sekali pasangan-pasangan suami istri 很多那个夫妻， ketika baru menikah, 当他们刚刚结婚， waduh eratnya luar biasa. 非常的亲密 Menikah berapa minggu, berapa bulan, 刚刚结婚几个星期、几个月 kemana-mana digandeng terus. 到任何一个地方都互相握着手 Itu 牵 istri, 手 istrinya ke dapur, ditutno ke dapur. 太太去厨房也要跟着去厨房 Ini istrinya ke kamar itu ditutno lagi. 太太到房间，她也跟着到房间； Istrinya ke supermarket ditutno digandeng. 太太到超市，丈夫也牵着他的太太一起去超市， Seperti laron, tahu laron itu. 就好像这个飞蛾。 Saudara kalian setelah berapa tahun 但是几年过去了， mulai lama makin renggang, betul nggak ya? 这个关系就越来越放松 Kemana-mana ditinggal dewe. 如果到出去呢，都自己走 Ke supermarket digandeng orang dia nggak tahu. 到超市里面被别人牵走都不知道。 Saudara kalian, ini adalah hubungan suami istri. 这就是夫妻之间的关系， Makin lama makin jauh. 越来越疏远。 Satu hari saya antarin istri saya ke supermarket. 有一次我送师母去超市， Saya biasa supermarket, saya bilang jalan no dewe. 我跟她说，在超市里面你自己走吧， Karena dia senang sekali lihat barang-barang, aduh dilihat lagi, 因为 dilihat 她 lagi. 很喜欢看东西，看得很认真。 Mari gitu kalau sudah pulang, mau beli apa? Waduh lali, lupa. 然后回家的时候问她要买什么，她说忘记了要买什么。 Tak kasih tahu kalau ke supermarket catetan dulu apa langsung beli langsung. 我跟她说，如果要去超市，就把你要买的东西记下来，然后买了就走。 Dia putar-putar. 她就那边转了一圈又一圈。 Saya cari tempat duduk baca 我 buku. 找个坐的地方，我在那边看。 Sampai lama sekali. 为什么这么久她还没结 Maka, 束？ wah saya bingung, loh ini kok enggak keluar-keluar ini. 我等了很久，怎么还没出来？ Saya cari. 我就找 Supermarket kan satu baris, satu baris, satu baris. 超市里面有很多这个楼阁，一层一层， Enggak ada. 一段一段的，我去找他没看到， Iya, cari gini. 左看右看， Tahu-tahu ada. Kamu cari siapa? 然后突然间后面有人拍着我，你 Dia 找什么？ di belakang saya. 他在我后面， Aku cari kamu. 我找你， Lah kok dari tadi aku jual berdiri sini kamu nggak tahu? 我怎么在这边找你看不到？ Tak kira kamu pakai baju merah, nggak tahu pakai baju hijau. 我以为你穿红色，原来你穿绿色的衣服， Jadi 记 dari 错了。 rumah ke supermarket bareng itu nggak tahu pakai baju apa. 一起去超市都不知道旁边坐的是穿什么衣服。 Ini pengalaman kita semua, betul? 这是我们每个人的一个经验。 Apa ini caranya ini? 如果这样子，我们该怎么办？ Wah makin lama bisa makin renggang, betul? 越来越疏远。 Makanya saya usahakan kemana-mana masih tak ajak istri saya. 所以我就是我很想到任何一个地方跟 Saya 太太一 pelayanan 起去。 keluar pulau kemana-mana selalu dia ikut. 我到外岛去侍奉，我要邀请他一起去。 Dari Sumatera sampai Ambon semua dia sudah 从 menjelaskan. 苏岛到安文岛，我跟他一起走。 Karena apa? 为什么？ Karena mau supaya terus kangen. 就是希望我们彼此爱慕。 Saudara sekalian, satu hari ada sepasang suami istri. 于是有一对夫妇呢， Nikah sudah 6 tahun. 结婚了6年。 Satu hari anaknya perempuan umur kira-kira 5 tahun bilang sama papanya, "Pak, mama sak minggu nggak pulang loh, Pak."
Mama 1 minggu nggak pulang。那个有一次，他5岁的女孩子对她的爸爸说：“妈妈已经1个星期没有回来了。” Papa kaget. 他爸爸这么惊讶。Loh ya apa? Papa suami ini istrinya 1 minggu nggak pulang nggak tahu. 他作为丈夫不知道他太太1个星期没有回家。Ini hubungan apa ini? 这是什么关系？Setelah 2 minggu. 2个星期之后。Anak nangis, Pak, Mama 2 minggu nggak pulang, Pak. 孩子跟他爸爸说，妈妈已经2个星期没有回家。Papa bilang, tenang, tak cari nol lagi. 爸爸对孩子说：“你放心，不要紧，我再为你找一个新的妈妈。” Ini apa hubungan ini? 这是什么关系？ Saudara sekalian, kita dengan Kristus juga demikian. 我们跟基督之间也是如此。 Hendaklah kita mengutamakan hubungan yang sangat erat. 我们渴慕有一个彼此爱慕的 Supaya 关 di 系， dalam segala kondisi 在任何的环境下， kita tetap merindukan Kristus. Di 我 dalam 们 Alkitab 爱 dikatakan 慕我们的主， kita rindu karena Dia akan datang kembali. 因为他将要再来。 Kita rindu bahwa Tuhan selalu mengingat kita selalu rindu kepada Tuhan. 渴望上帝主会记着我们也会要越来越爱慕 Dalam 他。 tiap pelayanan kita, 在我们每一个侍奉里面， kita punya satu tujuan, 我们有一个目的， karena kita mau berjumpa dengan Dia. 因为我们渴望跟他见面。 Karena hubungan itulah hubungan yang paling erat sekali. 这样的一个关系是最密切的。 Tahun 61 sampai tahun 89, 从61到89年， itu tembok Berlin didirikan. 他们就是欧洲那边，德国就有这个柏林的墙。 Karena tembok Berlin itu Jerman Barat dan Jerman Timur itu tidak bisa hubungan. 因为这个柏林墙，这个东德跟西德就不能够彼此有个关系。 Ada mama dan anak-anak umur 4 tahun terpisah. 有的母亲跟她的孩子4岁就分开了， Anaknya di Jerman Timur, mamanya di Jerman Barat. 孩子在东德，母亲在西 Jadi 德， nggak bisa komunikasi. 不能够彼此沟通。 Mereka sangat rindu sekali. 他们是那么的渴慕。 Pada saat satu hari mamanya kesempatan pindah ke Australia. 那么一次，他的母亲能够搬到澳大利， Anak ini pun tidak bisa komunikasi, nggak bisa ke sana. 他的孩子也不能够去澳大利亚， Sampai tembok Berlin diruntuhkan. 直到那个柏林大墙被拆毁， Setelah tembok Berlin runtuh, 拆毁这个柏林大墙的 anak 时 ini 候， langsung pergi ke Jerman Barat. 然后这个孩子就直接到西德去。 Dari sana cari mamanya sudah Kacau. lama di Australia. 他的母亲，原来他母亲已经搬到澳大利亚去， Maka tahu waktu itu dia pertama kali telepon kepada mamanya. 他知道他就立刻打一个电话给他母 Angkat 亲， telepon kepada mamanya. 他的妈妈接收他的电话。 Ketika dia terima telepon itu, 当他接受这个电话的时候， pertama kali dia panggil mamanya. 他第一次呼叫他的妈 Selama 妈。 26 tahun. Selama 26年 28 tahun. ，28年是 Dia pertama kali 第一 panggil 次可以呼唤他的母亲 mama. 妈妈。 Mamanya tak bisa ngomong apa, neteskan air 他的妈妈无话可说，不断的流他的眼泪。 Anak ini beli tiket langsung ketemu dengan 然后 mamanya. 他孩子就买一张机票，直接飞到 Ini 他妈 adalah 妈那边 lambang 去。 hubungan kita dengan Kristus. 这是否也描述我们跟基督的 Banyak halangan, 情形？很多困难，很多阻挠， tapi Tuhan berjanji kepada kita. 但是上帝向我们承诺， Satu kali kita ketemu dengan Dia. 有一天我们跟他会与主相见。 Yang ketiga, 第三， dedikasi satu dengan yang lain. 我们要彼此委身。 1 Korintus pasal 7 ayat 3 dan 4. 哥林多前书第7章的第3到第4节， Paulus mengatakan kepada kita, suami menyerahkan diri kepada istri, istri menyerahkan diri kepada suami. 保罗说，丈夫要把身体交给妻子，妻子也要把身体交给丈夫。 Ini adalah satu dedikasi. 这是一个委身。 Kita kepada Tuhan juga demikian. 我们跟上帝之间的之间的 Dalam 关系也是一 Roma 样。 12 ayat yang pertama, 罗马书12章第1节， katakan persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. 要献上你的身体成为一个活祭， Saudara sekalian, persembahan yang hidup 是成为一个活祭， apa artinya? 什么意思呢？ Persembahan itu korban bakaran. 那个祭呢，是当时就是用火烧的那个祭， Bahasa Inggrisnya sacrifice. 就是祭献上。 Sacrifice itu artinya sudah mati. 这个所献上这个祭物呢是死 Tapi 的， Paulus menggunakan istilah living sacrifice. Sacrifice yang hidup, 活祭。就是保罗说的是火的祭，不是死 Saudara 的 yang 祭。 luar biasa sekali. 这是一个非 Sudah 常 mati tapi hidup. 伟大。 Apa artinya? 什么意思？ Saudara sekalian, 弟兄姐妹们， kita terhadap Tuhan 我们对上帝， menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan.
完全的交在上帝 dalam 手中。 perjanjian lama, 在旧约里面， semua sacrifice, semua persembahan itu harus dipotong dulu. 那些所献上的祭物都要先杀死， Baik itu domba, baik itu sapi. 或是羊也好，或牛也好， Supaya mengalirkan darah. 就是要把它的血要流 Ini 掉。 disebut bloody sacrifice. Ini satu persembahan yang mengeluarkan darah. 这里面就是说到一个流血的祭。 Tetapi di dalam perjanjian baru, 但是在新约里面呢， Paulus mengatakan persembahkan tubuhmu sebagai sacrifice, 保罗说：“你献上你的身体成为一个活祭， tapi tanpa mengalirkan darah. 但是没有流血的祭，不 Maka 是流血的 disebut 祭， unbloody sacrifice. 是一个没有流血的祭。 Saudara sekalian, di dalam perjanjian lama, ini persembahan-persembahan itu dalam kondisi mati. 旧约里面所献上的祭是死的， Mati itu dalam keadaan pasif. 是一个被动的， Setelah disembelih, 已经被杀了， ditaruh di atas mezbah, dia nggak tahu. 放在这个祭坛里面，他没有知觉， Karena dia tidak punya perasaan apa-apa. 因为那个时候已经死了，没有任何的感 Tapi di 觉。 dalam perjanjian baru, 但是在新约里面， kita ini adalah persembahan yang hidup. 我们是一个活祭。 Kalau perjanjian lama itu secara aktif, ini secara pasif, ini secara aktif. 旧约是被动的，新约是主动的。 Di sana tidak bisa naik, tidak ada kalau binatang yang sudah disembelih itu bisa naik mezbah sendiri. 旧约那个被杀死的，他已经死了，不能够自己上去 Tapi 到 kalau 祭 kita 坛。 persembahan yang hidup, 但我们是一个活祭， kita naik sendiri. 我们自己上去， Bukan dipaksa. 不是别人勉强 Tapi。konsekuensinya 但是我们知道这个后果 bisa naik, bisa turun, betul enggak? 我们能够上去，也能够下来， Naik sendiri, turun sendiri. 自己上去也自己下 Maka 来。 banyak anak-anak Tuhan 所以很多神的孩子 bilang 们 Tuhan saya persembahkan ini, persembahkan 说：“ itu, 主啊，我把这些奉上献上， komitmen ini, komitmen 我 itu. 在上帝面前承诺这个承诺那个。 Tapi tidak lama lagi dia lupa semuanya. ”但是过了一段时间，他就完全 Satu 忘记 hari 了。 saya pimpin satu retreat pemuda di Jakarta. 这个不久之前，我在雅加达带领了一个青年人的进修会， Ada kira-kira 150 pemuda lebih. 大概150个青年人。 Saya malam terakhir tantang mereka untuk jadi hamba Tuhan. 最后一个晚上，我向他们挑战，让他们可以成为上帝的仆人。 Oh, banyak yang maju teman. 很多人进 Mereka 前来， menangis, mereka mempersembahkan diri pada 他们 Tuhan. 愿意献上自己，成为上帝 Saya 的 konseling 仆人。 mereka sampai malam. 一直到我引导他们到晚上。 2 tahun lagi saya pimpin lagi retreat itu. 过了2年，我再Retreat 带领这个进修 saya pimpin 会 lagi.，同样的， Tantang lagi. 我在厦门再 Banyak yang 向 maju 他们 lagi. 挑战，又有很多人上来。 Loh, ini kamu 2 tahun lalu kan sudah maju. 你岂不是2年前已经到前面来了？ Dia bilang iya lupa. 他说是的，但是我忘记了。 Sudah turun, sudah naik mezbah turun dewek, betul. 上了祭坛又会自己再下 Ini 来， adalah kondisi kita sekalian. 这就是今天我们的光景。 Maka kita harus mempersembahkan diri secara total di atas mezbah. 所以我们要完完全全的把自己献上， Tiap hari, 而且是每一天， setiap doa. 每一个祷告， Kita Tuhan sekali lagi aku naik ke atas mezbah. 向上帝说：“主啊，我再一次把自己 Karena 献在你的祭 banyak 坛里。 tantangan-tantangan. 虽然有许多的挑战， Kita nggak sadar turun dari mezbah. 我们不知不觉的因着这些挑战，我们从祭坛下来。 Saudara sekali mempersembahkan secara total kepada 我 Tuhan. 们对主说：主啊，我把自己完全的献给你。 Apa artinya? 什么意思？ Di dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. 马可福音12章41到43节， Ada seorang perempuan janda yang persembahkan 2 keping uang di depan bait Allah. Masuk peti 有个 persembahan. 全寡妇献了2个小钱在这个圣殿。 Yesus panggil murid-muridnya. 那耶稣看见了，就叫门徒来。 Lihat persembahan janda 你看这 ini. 个全寡妇所献上的， Apa yang dia persembahkan 你看他所献上的， jauh lebih besar daripada persembahan orang-orang kaya kalau di total. 他所献上的比那些有钱人所献上的完全都更多。 Secara kuantitas mungkin tidak, 在数字上面可能不是， tapi di dalam hati 但是在心里面， dia persembahkan segenap hidupnya. 他把自己生命完全献上。 Bahasa Inggris diterjemahkan all of her living, semua ada yang生的都托上去了. Saudara sekalian, luar biasa sekali. 这是一个非常伟大的例子。 Kalau saudara persembahan di tempat ini, 如果你在这个地方举行奉献， setelah saudara persembahkan, 你们举行奉献， berapa saja yang saudara persembahkan,
你奉献了多少？ Saudara pulang masih banyak, betul nggak? 你回去呢，家里还有很多。 Kita di sini persembahan pulang masih mampir Ming Garden, mampir di apa namanya Grand Ocean. 从这边奉献了以后，可能出去我们还会去大吃大喝。 Gampang sekali. 很容易。 Tapi janda ini. 但是那位全寡妇， Setelah dia persembahkan. 当他奉献之后， Pulang rumah nggak punya apa-apa 他 lagi. 回到家里面就是一无所有。 Nanti makan apa dia nggak tahu. 他等下要吃什么都不知道。 Maka Tuhan mengatakan. 所以主这么说， Persembahannya jauh lebih besar daripada semuanya. 他所献上的比别人所献的一切更 Waktu 多。 kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. 所以我们要把生命献给主。 Waktu kita persembahkan talenta 当 kita. 我们把我们的才干献给主， Kita persembahkan waktu kita. 把我的时间献给 Waktu 主， kita persembahkan tenaga 当 kita. 我们把力量献给主， Waktu kita persembahkan kekayaan kita. 当我们把财富献给主， Saya tanya saudara, 我问你， dengan sikap apa kita 用什 persembahkan? 么样的态度来献上？ Di Amerika, di dalam satu gereja yang besar. 在美国有个大的教会， Dulu kalau persembahan itu dimasukkan piring, bukan dimasukkan kantong. 以前那个时候他举行奉献的是放在大盘子，不是放在那个献 Piring 献袋里面。 dijalankan. Karena dolar Amerika itu warnanya podo kabeh sama baca. 是个大盘子，因为美国那个美金的颜色都一样， $1, 绿色的， $5, $2, 1块、 $10, 2块、5块、10块、100块都一样的颜 Orang 色。 nggak akan lihat. Kalau di sini kan kelihatan dimasukkan piring. Warnanya biru, 我们 warna 在这 merah. 里可以看到颜色，知道它的价值。 Nah, saudara, di dalam kebaktian itu, 在一次的敬拜会里面， tiap kali kebaktian, 每一次的敬拜， selalu dolar lalu ada kepingan 5 sen. 总是有1块5分美金的铜板。 Jadi ini bendaranya bingung, betul nggak? 这个财政呢有点奇怪。 Ngitung 5 sen. 每次算来算去，总有一个5分的铜板。 Nyatetnya ya repot. 他记载这个也就有点困难，就后面要加个0.5分。 Kebetulan bendaranya orang kaya. 这个财政呢是一个有钱 Dia 人， tanya kepada pendetanya. 他就问他的牧师， Pak pendeta tolong diselidiki. 牧师求你来检查一下， Siapa yang persembahan? 来探查这个是谁奉献的这5美分， Mungkin dia orang yang miskin. 可能他是个穷人， Kasih tahu sama dia. 对他说， Gak usah persembahan. 不用奉献了， Dan persembahanmu tak ganteni. 那用我等下代替你奉献。 5 sen diganti $50. 5美分呢，我用50块美金给 Pendeta ini 你 senang 代 betul 替。 nggak ya? 这个牧师就很高 5 兴。 diganti 10. 5美分用50块美金来代替， Dia cepat selidiki. 那他就很快的行动，想探查出来是谁奉献的。 Ketahuan perempuan janda ini. 原来是一个全寡妇奉献的。 Dibesuki ke rumahnya. 然后就探访到他家里。 Amerika jarang besuk. 美国很少探访。 Sampai di rumahnya kondisi rumah sangat kasihan sekali. 到了家里面看，哇，他的家里非常的简陋。 Perempuan janda ini punya 5 orang anak. 这个全寡妇有5个孩子， Masih kecil-kecil. 还是很小。 Saudara sekalian, ketika dia tanya itu, 那个时候他问他， dia bilang sejak suami saya meninggal, 全寡妇说，自从我丈夫离开世 saya 界， tidak punya apa-apa lagi. 我已经什么都一无所有。 Tiap hari hanya cuci baju, bikin bersih rumah dengan kerja keras menghidupi anak-anak saya. 我就是每天为别人洗衣服、打扫别人的房子来养活我的孩子。 Lalu pendeta bilang dia, 然后牧师这么对他说。 mulai minggu depan kamu gak usah persembahan lagi. 从明天下个礼拜你就不愿再奉献了， Karena ada orang yang sudah menggantikan 因为有 kamu. 别人已经代替你的奉献。 Ini 5 sen pakai untuk jajan anakmu. 这个5美分呢，你自己用来你孩子身上吧。 Kalau kita jadi perempuan janda ini gimana? 如果我们成为这个全寡妇怎么办？ Pasti kita bersyukur. 我们感谢， Tapi dia segera dia meneteskan air mata. 但是他流下他的眼泪。 Dia bilang kepada pendeta, 他对牧师说 Pak pendeta, 牧师啊， sejak suami saya tinggalkan saya, 自从我的丈夫离开， saya sudah tidak punya apa-apa lagi. 我已经一无所有， Maka saya kerja keras 所以我不断努力的工作， supaya anak-anak ini bisa hidup. 让我的孩子能够生活。 Tapi puji Tuhan, 但是感谢上帝， anak-anak saya dikasih sehat-sehat semua. 我的孩子们都很健康， Anak saya dikasih semua pintar-pintar. 我的孩子也很聪明。
Anak-anak saya juga sangat cinta saya. 我的孩子也很爱我。 Keluarga yang miskin ini. 这个贫穷的家 Tapi 庭 kami merasa sangat hangat sekali 他们家庭里面是那么的温暖， untuk menyatakan cinta kasih saya kepada 为了 Tuhan. 表达我对上帝的爱， Anugerah yang begitu besar yang diberikan saya. 在我的家庭里面的恩典是那么的伟大 Yang semuanya nggak bisa dibeli dengan uang. 因为这一切都是用钱可以买来的， Maka saya persembahkan 5 sen sekuat tenaga. 所以我尽我的能力把这个5美分 Kalau 献上。 5 sen ini tidak saya persembahkan, 如果我没有献上这5美分的话， bisakah sukacita, kehangatan, kepintaran, kesehatan, semua ini dibeli hanya dengan 5 sen? 是否我这个我们家里面所经历的这个爱、聪明、健康能够用5美分来买得到 Biarkan？saya persembahan ini, Pak Pendeta. 让我不照样照旧哈，把这5美分献上。 Saudara sekalian, 弟兄姐妹们， berapa banyak Tuhan kasih anugerah kepada saudara? 你们从上帝里面所接受的恩典是如何的多？ Pernahkah saudara pikirkan dengan persembahan saudara apa bisa balas kasih Tuhan? 是否我们曾经想过，用我们的奉献能够报答上帝的爱吗？ Maka Paulus mengatakan, 所以保罗说， persembahkan tubuhmu 献上你的身体， sebagai persembahannya. 成为一个活祭， Menyatakan segenap hidup kita 把我们的生命完全的， kita taruh di atas 我们放在祭坛上面， satu persembahan yang berkenan kepada Allah. 成为一个门神喜悦的祭物。 Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian 愿上帝祝福我们， di dalam kehidupan sehari-hari, 在我们生活的每一天， senantiasa jaga hubungan yang erat dengan 我们要跟上帝保持一个很好的关 apapun 系。 juga yang kita persembahkan, 无论我们所献上的是什么， apapun juga yang kita bayar, 无论我们要付上什么样的代价， nggak mungkin bisa balas kasih Allah. 也不可能能够能够 Janji makin 报答 hari 上帝的恩 makin 典。 setia kepada Tuhan. 今天我们要忠心于主， Makin hari makin sungguh-sungguh melayani Tuhan. 每天越来越真诚的侍奉他。 Amin. 阿门。 Amin. Tuhan berkati 愿 kita. 上帝祝福。 Mari kita berdoa. 我们来祷告。Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Engkau. Kalau Engkau yang menciptakan manusia dan memberikan satu relasi yang begitu indah, baik bapa dengan anak maupun juga suami dengan istri. Kami sebagai manusia yang berdosa seringkali tidak memahami keintiman daripada relasi ini. Hanya karena anugerah kasih setia Tuhan yang menyatakannya, yang menjadikan teladan begitu indah melalui Kristus yang berkorban bagi kami. Kami sebagai orang percaya, kami sungguh bersyukur karena kepada kami diberikan rahasia surgawi ini. Kepada kami diberikan teladan daripada kasih Bapa dan juga Kristus kepada kami. Tuhan, saat ini kami menjadi anak-anak Tuhan. Tolong kami di dalam iman kami sungguh menerima kasih pengorbanan kepada kami yang tidak layak ini. Dan tolong kami diberikan kekuatan melalui Roh Kudus. Kami memahaminya dan kami boleh menghidupinya. Tuhan, tolong kami. Kami sadar di dalam relasi ini banyak sekali godaan, cobaan, banyak sekali tantangan. Hidup di dunia yang tidak gampang ini. Tapi pertolongan Tuhan juga senantiasa ada bersama dengan kami. Tolong kami menjaga tanggung jawab kami, menjaga bagian kami. Bagaimana kami harus menyangkal diri, kami harus memikul salib. Kami bagaimana membangun satu kerinduan terus-menerus dengan Engkau. Dan kami juga memberikan persembahan tubuh kami, seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Yang setiap hari kami boleh lakukan dan doakan di hadapan-Mu. Tuhan, tolong kami ya Bapa. Tolong kami ya Tuhan. Dan tolong kami ya Roh Kudus. Di dalam segala sesuatu yang kami hadapi, Engkau telah memberikan teladan. Dan Engkau juga menolong kami. Terpujilah nama-Mu untuk ibadah pada pagi hari ini. Sekali lagi mengingatkan kami, memberikan kami kesempatan untuk memberikan yang terbaik kepada Engkau. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk hamba-Mu yang telah setia melayani kami. Memberitakan teladan kebenaran melalui firman, bagaimana beliau menjalaninya, mempergumulkan dalam kehidupannya, dan sampai setia sampai saat ini. Tolong kami sebagai orang yang lebih muda, kami boleh melihat teladannya di tengah kami. Tolong kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan diri kami dan hidup kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Amin.